Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, Yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang, ahli-ahli yang berhormat dan mereka yang berada di dalam Dewan yang mulia ini. Pertamanya, insya-Allah saya baru saja mendapat nota mengatakan bahawa kita semua perlu meringkaskan hujah pada hari ini kerana kita nak selesaikan juga urusan-urusan kita yang lain pada hari ini juga. Jadi sebelum saya meneruskan ucapan saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyentuh tentang portfolio saya, Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita Keluarga Negeri Pahang. Khususnya kepada rakan-rakan, saya tak dapat nak baca teks ni, disediakan panjang, jadi saya nak ringkaskan, ya. Dan saya nak ucap terima kasih juga kepada Urustia yang menyediakan teks ucapan yang panjang lebar ini, Datuk Seri Di-Pertua. Dan insya-Allah saya akan jawab secara bertulis kepada rakan-rakan ahli dewan yang ada mengemukakan soalan-soalan dan menyentuh perkara yang berkaitan dengan portfolio saya sewaktu di dalam hujah perbahasan mereka. Datuk Seri Yang Di-Pertua, sebelum itu saya ingin menyembahkan setinggi-tinggi junjung titah ke sisi ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Saya juga ingin merakamkan ucapan sekalung tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob di atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah di atas lantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Datuk Seri Di-Pertua, secara ringkasnya, keseluruhan titah diraja baru-baru ini yang paling menyentuh hati dan perasaan saya ialah pandangan ke bawah duli Yang Maha Mulia dan juga ingatan baginda kepada kita semua untuk mengamalkan politik matang. Datuk Seri Di-Pertua, bagi saya politik matang ini jugalah yang menjadi teras kepada perpaduan bukan saja dalam negara kita tetapi juga kepada negeri kita ini. Dan saya yakin melihat kepada apa yang telah dibahaskan sepanjang 3 hari kita di Dewan ini, ahli-ahli Dewan telah pun memahami dan menjiwai apa itu politik matang. Dan kebetulan pula kita sekarang berada dalam bulan kemerdekaan, Datuk Seri Di-Pertua. Dan kita semua perlu menghayati dan menjiwai prinsip rukun negara yang ada 5. Yang kadang-kadang ramai yang lupa. Bukan sahaja generasi muda, tetapi kita juga hanya menghafal rukun negara apabila kita berada dalam bulan kemerdekaan. Saya suka nak mengingatkan kembali 5 prinsip rukun negara kita itu: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ia juga sekiranya diamalkan oleh kita semua, insya-Allah politik matang seperti dititahkan itu akan menjadi amalan kepada kita semua. Datuk Seri Di-Pertua, saya ingin mengingatkan kepada semua pemimpin dan juga kita semua ahli-ahli dewan untuk kita memainkan peranan masing-masing untuk kita membimbing rakyat di kawasan masing-masing tentang erti perpaduan dan menghayati serta menjiwai prinsip rukun negara ini. Dan akhir-akhir ini kita tengok bagaimana anak-anak muda, generasi muda begitu berani, begitu biadab sekali Datuk Seri Di-Pertua mengkritik institusi diraja. Dan saya kira ini semua tidak boleh kita biarkan dan ini semua menjadi tanggungjawab kita ahli-ahli dewan yang mulia ini untuk mempertahankan institusi diraja dan untuk kita membimbing, mengeducate dengan izin Datuk Seri Di-Pertua anak-anak muda kita, generasi kita hari ini untuk memahami apakah pentingnya institusi diraja dalam negara yang kita semua cintai ini. Datuk Seri Di-Pertua, kebiadaban anak-anak muda ini, saya kira tanggungjawabnya adalah di atas bahu kita. Dan saya mohon kepada ahli dewan, ya, seperti saya katakan tadi, untuk kita membimbing anak muda. Kita juga untuk memastikan semua parti, tak kira parti UMNO, NCA, MIC, DAP, PKR, PAS, kita semua mesti memastikan ahli-ahli parti dan pengikut-pengikut kita menjunjung prinsip rukun negara ini. Datuk Seri Di-Pertua, dan saya juga berasa terharu apabila ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja memberikan
kredit dan penghargaan kepada kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkenaan dengan cara bagaimana kita cakna dan menjaga kebajikan rakyat di negeri kita, khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah pun menyebut sejumlah wang yang besar, peruntukan yang besar telah pun dibelanjakan untuk kita menghargai ataupun menyantuni rakyat kita yang terkesan akibat daripada COVID-19 ini. Dan saya tidak nak menyebut secara detail di sini, dan insya-Allah sekiranya ada ahli dewan yang inginkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Semalam saya bersama dengan Adun daripada Semambu, daripada Teruntum, ya, bagaimana dia kata banyak yang dia sendiri selaku wakil rakyat tak faham, tak tahu saluran-saluran. Ya, insya-Allah kita sentiasa diingatkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk cari dan bantu. Kita tak perlu tunggu rakyat datang kepada kita, kita cari rakyat kita yang punya masalah dan kita sama-sama bantu. Dan sekiranya ada ahli-ahli dewan, tak kira daripada kalangan pembangkang sekalipun, ada maklumat-maklumat tentang mereka yang terkesan di negeri ini, salurkan kepada kita untuk kita sama-sama bantu mengatasi masalah mereka. Ini juga termasuk, Datuk Seri Petua, kita sedang mengesan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat dari ibu bapanya meninggal kerana penyakit COVID ini. Dan sekarang ini saya telah pun ada maklumat sebanyak 5 keluarga yang telah pun kita ziarah, ya, termasuk satu keluarga Cina di Karak, ya, yang mana ibu dan bapanya meninggal selang dalam tempoh 10 hari sahaja. Dan kita telah pun melawat mereka dan mengambil butir-butir maklumat anak-anak ini untuk kita berikan bantuan sama ada melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat maupun melalui Yayasan Pahang untuk mereka meneruskan pendidikan mereka. Jadi saya harap, ya, ahli-ahli dewan dapat membantu kita mencari mereka yang malang ini, khususnya anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa akibat daripada penyakit COVID-19 ini. Dan poin saya yang terakhir, Tuan Sri Pertua, ialah hari ini mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, hari ini adalah 25 hari bulan Ogos 2021 adalah Hari Wanita Kebangsaan. Tuan Sri Pertua, suka saya untuk menyingkap sikit sejarah bagaimana 25 Ogos dipilih sebagai Hari Wanita Peringkat Kebangsaan. Ia bertepatan dengan Hari Penubuhan Kaum Ibu UMNO, iaitu pada 25 hari bulan Ogos tahun 1949. Dan ianya kita raikan Hari Wanita Kebangsaan ini pada tahun 1975 kalau tak silap saya, ya, dan kita sebenarnya merayakannya terlebih 15 tahun terlebih awal daripada bangsa-bangsa bersatu menyambut Hari Wanita Antarabangsa yang jatuh pada 8 hari bulan Mac setiap tahun, ya. Dan alhamdulillah dengan penubuhan kaum ibu UMNO pada 25 Ogos 1949, ya, martabat kaum wanita sejak daripada itu telah pun diangkat, ya. Kita telah ada ramai menteri kabinet. Namun begitu, saya juga ingin menyahut seruan rakan-rakan saya di peringkat persekutuan juga yang sekarang ini memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menambah jumlah menteri wanita dalam kabinet yang akan dilantik nanti. Kerana apa, Datuk Seri Pertua? Kerana dalam 188 negara, kita ni antara yang corot, kita ni antara tangga yang ke-116 kalau tak silap saya, ya. Dan sebenarnya di seluruh dunia, wanita yang menjadi ketua negara sama ada sebagai Perdana Menteri ataupun sebagai Presiden ada 24 semuanya. Dia ada 24 orang, ya. Dan kebanyakannya di negara Eropah Timur, ya, Lithuania, banyak lagi negara-negara, termasuk di Finland, kan, di New Zealand, ya, dan di Singapura presidennya adalah seorang wanita, ya. Jadi kita juga pencapaian terbaik kita di Malaysia ini apabila kita pernah ada timbalan Perdana Menteri, ya. Jadi alhamdulillah di Pahang juga saya lihat Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga tidak mensia-siakan peranan yang telah dimainkan oleh kaum wanita, dan banyak sekali peruntukan yang telah diberikan kepada kaum wanita di negeri ini melalui Majlis Pembangunan Wanita Negeri Pahang. Setakat ini sahaja lebih 2.5 juta telah pun disalurkan melalui Majlis Pembangunan Wanita Negeri Pahang untuk kita memperkasakan wanita di negeri Pahang ini.
Dan yang kita rakan saya minta sebut, kita ada 2 orang pegawai daerah wanita, iaitu di Kuantan, di Jerantut, kita ada yang di Pertua. Tadi tak nak sebut, dia tak nak menghargai. Bila time kita dia sibuk je Datuk Seri Pertua nak menyebut kan. Tapi tak apalah. Nanti saya bagi peluang, nanti mungkin rakan saya daripada Lancang dia nak sebut nanti kan. Jadi ini juga adalah satu periktirafan kepada kita, ya, dan saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak kerajaan negeri yang memberi kepercayaan kepada kaum wanita. Dan saya teringat sebenarnya kata-kata, saya nak menyebut, yang ni saya kena sebut, kata-kata daripada COO Facebook, Sally Shanbert nama dia. Sally Shanbert nama dia, ya. Dia menyebut bahawa minta laluan. Boleh. Sebab wanita minta laluan. Ya, thank you so much. Tuan Yang di-Pertua, saya rasa amat gembira bila Kuala Sentul beritahu yang beliau telah datang ke Karak untuk menemui anak yatim piatu yang kehilangan ibu bapa mereka akibat COVID. Dan dari hari pertama kami sedang dengar tentang titah tuanku yang mengatakan kita mesti praktis politik matang. Okey. Lain kali bila datang ke kawasan, saya panggillah saya pun akan ikut. We practice whatever we preach. Kita jangan preach saja tapi kita tak practice, tak baiklah, itu bukan politik matang. Saya kan adun kawasan Sabai, lain kali panggil saya akan ikut. Terima kasih. Terima kasih Sabai. Sebenarnya saya sendiri belum pergi lagi. Saya baru hantar wakil pergi tengok, dapat maklumat, ya. Nanti bila saya pergi, nanti saya akan jemput wakil daripada Sabai untuk bersama-sama. Hantar wakil lagi baik kalau panggil saya sebab saya lebih tahu kan kawasan saya. Mungkin senang kerja wakil. Terima kasih. Dia bukan wakil politik, ni pegawai kita jabatan. Saya rasa tak ada masalah, ya. Kalau kita nak ganggu wakil rakyat sentiasa pun susah juga. Jadi dia orang ni pergi Riki dulu, YB, ya. Nanti kita dah dapat maklumat dan sebagainya, kita akan jemput YB daripada Sabai untuk bersama-sama. Tugas kita bukan ganggu. Baik. Thank you. Sabai. Okey, terima kasih Sabai. Saya dah mana ni tadi saya punya Hari Wanita. Masa pun sampai. Masa ringkas saya nak sebut juga. 1 minit lagi. Seminit je lagi. Itu Sri Pertua. Saya nak menyebut ini adalah kata-kata daripada Sheryl Sandberg, COO daripada Facebook, yang menyebut bahawa dengan izin Datuk Seri Pertua, in the future there will be no female leaders. There will just be leaders. Maknanya satu hari nanti di masa hadapan, orang tak akan menyebut dan membezakan lagi sama ada pemimpin lelaki ataupun pemimpin wanita. Yang ada hanyalah seorang pemimpin yang hebat di kalangan kita, insya-Allah. Dengan kata-kata itu, saya dengan ini menyokong usul titah ucapan Diraja ke bawah Durian Muhammadiyah Pemangku Raja Pahang. Sekian, terima kasih.